Singapura di mana setiap warga berpeluang untuk mencapai potensi penuh mereka. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing berkata itulah janji pemerintah kepada setiap warga Singapura dalam setiap generasi. Beliau berkata demikian di Majlis Penyampaian Anugerah Mendaki petang tadi yang menyaksikan peningkatan jumlah penerima sebanyak 17%. Menurut Encik Chan, pencapaian masyarakat Melayu Islam ke peringkat universiti yang meningkat seganda sejak sedekad lalu patut dibanggakan dan beliau melahirkan harapan masyarakat Melayu Islam akan lebih cemerlang di masa-masa akan datang. Today is not just a celebration of the personal achievements, it's a celebration of our commitment, collective commitment to do something for one another by paying it forward. To all of you who have succeeded and have done well, always remember that now you have the capabilities to also reach out to others who are perhaps not as able or not as privileged as you. Only so can we progress together as one community and one Singapore. Petang tadi, 150 pelajar Melayu Islam naik pentas bagi diiktiraf kecemerlangan mereka dalam bidang pendidikan dan sumbangan mereka kepada masyarakat. Kesemuanya, 17 kategori anugerah diberikan dari peringkat PSLE hinggalah ke peringkat pos menengah. Pemenang anugerah gemilang mendaki kali ini adalah Abdul Matin Abdul Malik kerana bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga memberi kesan positif kepada kehidupan orang lain. Lulusan Maktab Rendah Victoria ini meraih grade kepujian untuk kesemua mata pelajaran di peperiksaan GCE peringkat A. Beliau giat melakukan kerja-kerja sukarelawan seperti mengajar kanak-kanak kurang bernasib baik dan membantu warga emas. Anugerah ini adalah satu inspirasi bagi saya untuk terus menggunakan masa saya dalam NS secara bijak untuk menolong masyarakat and to try to find ways to help the community at large. Saya amat bersyukur untuk menerima anugerah ini, tetapi saya harus ingat bahawa kita perlu menyumbang balik kepada masyarakat. Buat julung-julung kalinya juga, beasiswa bakat mendaki disampaikan kepada 3 individu cemerlang. Antaranya ialah Humaira Safia Muhammad Helmi yang akan melanjutkan pengajiannya di Universiti Nasional Singapura atau NUS. Lulusan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah ini akan mengambil 2 sarjana dalam sains politik dan ekonomi. Beasiswa ini memberikan saya peluang untuk memperbaiki diri dan juga melakukan impak yang positif, dan saya juga ada niat yang mendalam untuk membantu masyarakat. Ini adalah satu usaha baru untuk menjadikan mendaki bukan hanya tempat kita meningkatkan pembelajaran tahap pendidikan anak-anak Melayu kita, tapi juga sekaligus menjadi tempat yang menjadi menarik kepada mereka yang mahu menolong sebagai staf atau pakar dalam mendaki. Acara hari ini yang berlangsung di Hotel Voco Orchard dihadiri sekitar 400 hadirin menggulung sambutan Bulan Raikan Ilmu tahun ini. Bahagian kedua anugerah mendaki yang meraikan pencapaian pelajar di institusi pengajian tinggi pula akan diadakan pada Oktober nanti. Selepas 3 tahun, Masjid Malabar di kawasan Kampung Gelam menjalani kerja-kerja peningkatan, ia secara rasmi diisytihar sebagai selesai hari ini. Masjid itu dibuka semula secara rasmi siang tadi oleh Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli. Masjid Malabar mula menjalani kerja-kerja naik taraf pada November 2020 sehingga Mac tahun ini. Ruang yang dipertingkat membolehkannya menambah ruang bagi lagi 400 jemaah. Bermakna sejumlah 1,000 orang boleh berjemaah di sini pada satu-satu masa. Ia juga mempunyai bangunan tambahan 3 tingkat yang menempatkan 4 bilik darjah baru dan sebuah dewan serbaguna yang juga boleh dijadikan ruang solat tambahan selain bagi kegiatan pembangunan sosial dan agama seperti kelas Alive dan klinik nasihat guaman bulanan percuma. Menulis di Facebook, Encik Mas Agus menyatakan projek ini berjalan lancar berkat kerja keras kaki tangan serta sokongan padu masyarakat dan para sukarelawan sejak 2018. Dalam usaha mengendalikan populasi kucing dengan lebih berkesan lagi, syarat-syarat pelesenan baharu bagi pembiak kucing di Singapura kini diselaraskan dengan syarat-syarat sedia ada bagi anjing. Ini bermakna mulai November ini,
Kedai haiwan peliharaan hanya boleh menjual kucing dari sumber-sumber atau pembiak kucing yang diluluskan Perkhidmatan Haiwan dan Veterinar atau AVS. Langkah tersebut akan menjaminkan kesihatan dan kebajikan kucing yang dijual. Syarat-syarat baru itu diperkenalkan menyusuli satu tinjauan awam baru-baru ini mengenai pengurusan haiwan peliharaan dan kucing dalam masyarakat. Menurut AVS, syarat-syarat pelesinan yang serupa itu akan membantu memastikan penguatkuasaan kucing secara lebih cekap. Ini akan meliputi faktor-faktor seperti kucing boleh dikesan, penyimpanan rekod serta penjualan dan pemindahan haiwan peliharaan. Demi memastikan kebajikan kucing peliharaan, vaksinasi wajib terhadap virus yang boleh menjejas kesihatan kucing akan dilaksanakan. Tinjauan AVS yang dijalankan pada tahun lalu mendapati hampir 80% daripada lebih 30,000 responden bersetuju bahawa kucing peliharaan perlu dipasang mikrochip dan berlesen. Kebanyakan responden juga menyokong untuk membolehkan kucing dipelihara di flat-flat HDB. We will continue to work closely with the community to improve the health and welfare of companion animals and raise standards in the pet sector. I hope that all of you will support us as we refine and implement our proposed cat management approach in time to come. Saudara, keharmonian silang agama bukan sekadar idea intelek tetapi satu amalan. Dan untuk memastikan ia terus terpelihara, usaha berterusan diperlukan. Bakal calon Presiden Encik Tharman Shanmugaratnam berkata demikian di Majlis Penyampaian Anugerah Silang Agama Teladan Anjuran Jamiah Singapura pada petang tadi. Wartawan Nur Arina Ahmad Anis melaporkan. Dalam ucapannya, Encik Tharman menekankan bahawa keharmonian silang agama bukan sekadar idea intelek tetapi satu amalan. Beliau memberi beberapa contoh seperti bagaimana masjid dan gereja menangani masalah trafik dan projek silang agama bersama anjuran golongan belia. Interfaith harmony is not just something in the mind. It's not just an intellectual idea or attitude of mind. It is a practice. And in Singapore, we make it a very active and concerted practice at a high level amongst the leaders themselves, but also in the day-to-day practice of our religious institutions. Buat julung-julung kalinya, Jamiah Singapura memperkenalkan Anugerah Silang Agama Teladan. Anugerah berprestij itu mengiktiraf sumbangan luar biasa para individu dalam menggalak persefahaman dan kerjasama di antara agama-agama berbeza di Singapura. Ia dianugerahkan kepada dua penerima. Mereka adalah Pengarah Eksekutif Perkhidmatan Masyarakat dan Kanak-kanak Kenosaville, Rahib Wanita Teresa Xiao dan Presiden Persekutuan Tau Encik Tan Tiem Lai. We have to continue to encourage especially our young people, even our followers, not just to learn about religion, but to reach out to the other, to know, to love, and then to foster really understanding and respect for not just similarities, but also for differences. Pengasas dan pengarah Pertubuhan Roses of Peace Encik Muhammad Irsyad pula menerima anugerah kepimpinan belia silang agama. I feel really privileged and honoured to receive the award. I wasn't expecting to win the award because there are so many people who have contributed towards the cause of building a socially cohesive Singapore. And I think it's a testimony of the winning the award is a testimony to all the hard work that my organisation and the volunteers and everyone who have partake in our activities and engagements. Berbanyak individu yang kami tahu telah bekerja keras untuk menghindarkan persefahaman antara satu agama dengan yang lain. Tapi boleh dikatakan mereka tidak mahir ke hadapan dan ada orang tidak tahu kerja mereka. Jadi pada pihak Jamiah, ini adalah satu penghargaan bagi kami untuk memberikan mereka anugerah ini dan supaya yang lain dapat melihat apakah yang telah mereka lakukan selama ini. Pada sebelah pagi, Jamiah Singapura telah mengadakan Forum Belia ASEAN serta seminar keharmonian silang agama yang dihadiri 400 orang.
Home Team NS kini menawarkan anggotanya pelbagai faedah baharu setelah 3 rakan kongsi menyertainya untuk menawarkan manfaat-manfaat tambahan. Menteri Negara Ehwal Dalam Negeri Dr. Muhammad Faisal Ibrahim mengumumkan berita baik ini dalam satu acara Hari Keluarga Home Team NS siang tadi. Syarikat Khidmat Kewangan Tempatan Singlife merupakan antara rakan kongsi baharu Home Team NS. Beliau mulai bulan depan, kesemua anggota Home Team NS boleh mendapatkan pelindungan insurans pelancongan atau rumah secara percuma selama setahun. Mereka juga akan mendapat keahlian percuma selama setahun bersama Home Team NS apabila mendaftarkan diri bagi insurans berkenaan. Satu lagi rakan kongsi baharu ialah SG Drivers yang menawarkan para pemilik kenderaan beberapa khidmat penyelenggaraan yang dimampui. Ini termasuk bantuan kecemasan di jalan raya 24 jam seminggu, diskaun minyak dan pelbagai voucher sehingga $400. Sekitar 100 peminat Liverpool cukup bertuah dapat bertemu dengan bintang-bintang kelab itu hari ini. Kelab bola sepak terkemuka itu kini di Singapura bagi perlawanan-perlawanan persahabatan sebagai sebahagian daripada persiapan musim akan datang. Antara pemain Liverpool yang tampil bertemu para peminat tegarnya hari ini ialah Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas dan Diogo Jota. Dalam sesi soal-jawab, Virgil van Dijk antara lain menasihatkan mereka yang berminat dengan bola sepak supaya jangan putus asa dan sentiasa mengejar impian mereka. Anda boleh menyaksikan secara langsung ataupun rakaman perlawanan-perlawanan pesta bola sepak Singapura menerusi Mi Watch yang disiarkan secara percuma.